Lebih 7 dekad usianya, Datuk. Dan juga Ilis sudah pasti, walau apa jua pertukaran kementerian, namakan saja Kementerian Penerangan, Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Kementerian Komunikasi dan Digital, RTM terus utuh menjadi teman setia anda. Saya suka slogan itu dikembalikan, teman setia anda. Itu waktu saya mula-mula bersama dengan RTM, kita gunakan slogan itu dan sekarang slogan itu dibawa kembali. Syabas. Kita harapkan penonton kita juga setia dengan kita. Yep. Ya, generasi baru bersama kita di studio pagi ini, Menteri KKD kita. Yang berhormat YB Fahmi. Ya. Terima kasih. Apa rasanya dulu sewaktu saya di zaman Tok Mat. Bila Tok Mat, ya. Saya dua penggal, lebih dari 2 penggal bersama Tok Mat. Lepas tu bila Tok Mat tinggalkan kami, Tun Khalil, masa tu Tan Sri Khalil datang. Saya tanya dekat Tun Khalil, panas tak kerusi di sini? Tun kata ada aircon, tak panas. Yang berhormat, macam mana rasa berada di kerusi ini? Sekarang kita walaupun aircon ada, tapi bawah ni panas. Tapi sekarang bukan Kementerian Penerangan, sekarang Kementerian Komunikasi dan Digital. Soalannya mungkin panas. Dia yang menariknya memang suhu dalam studio ni sejuk. Ya. Dan saya tengok kalau saya pun terfikir patutnya saya pakai jaket, tapi mengenang kembali sebenarnya bagi saya dia agak satu keadaan yang agak menarik sebab mak saya pernah kerja dulu waktu Muhammad Rahmat. Oh, okey. Muhammad Rahmat tahun 87. So when he was here waktu 87 pertama kali saya mengendalikan SPM. Dan mak saya 90. 90 ya. Mak saya ada di sini. Jadi Alhamdulillah. Jadi rasa macam Tidak jauh. Dan masa saya kecil dulu selalu datang. Ibarat rumah kedua Jadi juga. macam balik kampung. Macam ya dalam memang Angkasa Puri pun memang dalam kawasan saya. Ya. Tapi YB, bila bercerita tentang agenda nasional, aspirasi nasional ini sudah pasti, ya walau baru beberapa bulan Kerajaan Perpaduan dibentuk, tetapi RTM juga tidak terkecuali meneruskan agenda nasional. 77 tahun, apa mungkin pelan transformasi yang akan dibangkitkan? Saya lihat media, suasana media sekarang sangat berbeza. Tak perlu kata 10 tahun yang lampau, malah 2 tahun yang sudah. Saya bagi contoh antara tekanan yang paling besar dialami oleh banyak organisasi media sekarang ni ialah media sosial. Kita tak cakap pasal berita, kita sekarang cakap pasal konten. Dan ini satu perubahan yang sangat besar sedang berlaku. Jadi saya rasa nak tak nak satu organisasi yang begitu tersohor seperti RTM pun perlu mendepani perubahan zaman ini. Dan saya lihat dengan Ketua Pengarah saudara Suhaimi Sulaiman, insya-Allah akan dapat membantu melalui proses itu. Tapi saya rasa bila otai-otai veteran yang berpengalaman datang balik kan, saya rasa macam you all should come back again. Yeah, why not? Boleh, tak ada masalah. Kemunculan semula. Satu yang berhormat, satu yang saya ingin sebelum saya datang, saya dah pasang dekat sini soalan ini. Sekarang ni mana-mana rata-rata stesen TV, rata-rata media sosial is okay, tapi apa yang ingin saya bertanya ialah bagaimana kita boleh memperkasakan bahasa kebangsaan menerusi saluran terutama TV1, TV bahasa betul. Ya, bahasa betul, TV lain. Sebab saya rasa sekarang bercampur aduk sangat, bercelaru sangat bahasanya. Benar, dan saya setuju. Dan sama ada drama, sama ada program. Dan ini satu perubahan yang mungkin bagi ramai sebagai seorang ahli parlimen pun, bila saya hadir ke parlimen dari sejak saya menjadi ahli parlimen 2018, aspek bahasa itu satu perkara yang sangat penting bagi saya, antara lain kerana ayah saya dulu sewaktu beliau belajar di Universiti Melaya tahun 66-67 beliau dalam jurusan bahasa Melayu, kesusastraan dan bahasa Melayu. Jadi saya lihat yang menariknya media sosial tidak semestinya merosakkan. Sekarang dalam yang saya teliti dalam seminggu 2 ni dalam TikTok, dia ada satu trend yang agak menarik, iaitu puisi menggunakan bahasa Melayu klasik.
yang jarang menggunakan perkataan seperti Atma, Bumantara, Jumantara. Dan kita ada juga tokoh-tokoh dalam TikTok yang kita sebut sebagai pempengaruh, ya, seperti Zack Kirana yang mempopularkan, yang memberi penjelasan tentang ejaan yang betul, penggunaan bahasa Melayu yang betul, bahasa Malaysia yang betul. Jadi saya lihat kita perlu mendampingi generasi yang kita sebut sebagai Gen Z, ya, generasi muda yang sangat muda, kerana pola penggunaan media bagi mereka sangat berbeza. Cara mereka memahami penggunaan bahasa itu juga sangat berbeza. Saya ingat satu ketika dulu bila kita ada SMS, masa mula-mula SMS, orang selalu mengadu perkataan disingkatkan. Dan kalau ibu bapa kadang-kadang mengadu, kenapa, apa yang dimaksudkan. Jadi ya, itulah dia perubahan itu, Datuk dan juga Ilis, bila SMS dan juga kemudian telefon boleh digunakan untuk melayari internet. Perubahan ini sudah menjadi satu perubahan yang progresif kerana on demand show sudah mula digunakan di stesen televisyen dan juga portal internet. Tapi perubahan itu tak boleh kita ketepikan bahasa kita sendiri sebab kita memerlukan. Ya, kita teruskan persoalan itu, bercakap tentang perubahan ini. Sebab kita perlu mempertahankan bahasa kita. Setiap negara mempunyai bahasanya sendiri. Kalau kita terlebih menggunakan bahasa Inggeris ataupun kita membahasa Malaysiakan bahasa Inggeris, rasanya kita akan secara sedikit demi sedikit kita akan mengenepikan bahasa kita sendiri. Lama-lama kita tak tahu sebenarnya bahasa Malaysia itu indah kalau kita gunakan sepenuhnya, kalau kita boleh promosikan sepenuhnya. Tetapi kalau kita benarkan bahasa yang bercampur aduk, di manakah soalnya kita tidak melarang, itu soalnya. Kalau nak mengawalnya susah, tetapi mendidik boleh mungkin. Itu YB kena fikir. Kita mesti cari pempengaruh. Ya. Dan memang media sosial tu kuat dengan pempengaruhnya. Jadi saya rasa bila kita mengangkat mereka yang boleh mempengaruhi rakan-rakan sebaya untuk secara jujurnya menikmati dan secara mungkin terus terang, yang mampu membudayakan, dan bagi saya itu yang agak menarik. Berubah, pola fikir berubah, generasi berubah, persepsi berubah, pendekatan berubah. Jadi itu yang kita hadapi, Obi. Jadi selain pada pempengaruh itu sebagainya, usaha-usaha yang lain perlu dipikirkan. Contoh Ismail. Okey, pempengaruh itu penting, tetapi kita juga perlu untuk mempengaruhi cara pemikiran dengan konten-konten dan juga kandungan yang bermanfaat. Saya lihat satu lagi peranan yang sangat penting ialah Dewan Bahasa dan Pustaka. Di BIPA. Tapi semacam yang memang bermain, tapi masalahnya yang penggunanya itu yang tidak bermain. Semacam tidak berfungsi sekarang. Agensi itu ada, tetapi yang bermain di bawah itu menerima dengan. Jadi kalau terima dengan begini, tak apa, terimanya gitu. Apa jua pun, Datuk, platformnya itu baik, tetapi andai disalahguna, sudah pasti. Ataupun sekurang-kurangnya di TV1 sekarang kita boleh mulakan tidak membenarkan bahasa yang bercampur aduk dalam rancangan-rancangan kita. Itu tak boleh, itu dah melanggar tu. Oh, itu melanggar. Okey. Hak asasi manusia, Datuk. Okey, tapi rugi kalau kesempatan ini, Datuk Ilis, kita tidak bertanyakan soalan. Rusi pun yang diinjak sudah pun panas. YB, menjelang pilihan raya negeri, mungkin dikabarkan pada bulan Jun ataupun bulan Julai, sudah pasti agenda nasional akan dapat diperluaskan, direkayasa. Ini perkara pokok penting kerana kita ingin melihat ruang demokrasi ini diberikan khususnya melalui penyaluran media. Apa mungkin perancangan melalui RTM dan agenda nasional, YB? Ya, saya jangkakan bagi pilihan raya negeri yang bakal berlangsung di 6 negeri. Memang media
rasmi seperti RTM memainkan peranan yang sangat penting untuk kita memastikan rakyat terlibat dalam proses demokrasi. Itu paling penting. Dan bagi saya kita inginkan satu suasana yang sihat, yang orang kata pertarungan demokrasi yang sihat, tanpa elemen-elemen fitnah sebagainya, tapi menyampaikan pandangan, mengangkat hujah masing-masing dan biar rakyat memilih ya dengan baik untuk pilihan mereka untuk 5 tahun ke depan. Ya, jadi saya percaya RTM akan mainkan peranan yang sangat penting dalam waktu itu. InsyaAllah. Kita gunakan platform yang seboleh mungkin dengan saluran TV dan juga radio menyampaikan agenda nasional. Ya. Okey, Datuk dan juga Ilyas, kita juga nak pertanyakan ya berkenaan tentang di kesempatan Wisma Berita ini, kalau Datuk berkesempatan dan juga Ilyas berkesempatan, kita melihat state of the art teknologi digunakan berbanding mungkin sedekad yang lalu atau 2 dekad yang lalu. Guna digital. Mengguna pakai sepenuhnya fasiliti ini, YB, apa mungkin ia boleh menghasilkan result ataupun hasil yang diinginkan? Ya, saya lihat mungkin teknologi itu mainkan peranan yang sangat penting. Kita dalam apa yang disebut sebagai kalau dulu kita sebut sebagai angkasa puri, sekarang ni pun ada apa yang disebut kota media. Angkasa puri kota media. Dan kita sedang menunggu satu bangunan baru untuk iktiraf dan diberi kebenaran untuk kita gunakan. Dan dalam bangunan baru tu nanti insya-Allah akan ada kelengkapan baru yang boleh diguna pakai, dimanfaatkan. Tapi bagi saya lebih penting dari peralatan ialah kreativiti dan keupayaan untuk berfikir di luar kotak dan menghasilkan bahan ataupun konten yang dapat menarik perhatian umum. Itu bagi saya cabaran yang paling penting. Sebaik-baik peralatan, kalau kontennya tak sihat, kalau kontennya tak menarik, maka tak kesampaian. Apa rancangan yang berhormat untuk berdepan dengan cabaran itu? Saya harap sebagai contoh, Datuk Seri Ketua Setiausaha Datuk Seri Mohammad Mentek sebagai contoh telah memulakan satu perubahan ya. Contohnya kalau dulu pitching ya ataupun bila ada mana-mana syarikat media yang ingin menjual rancangan kepada pihak RTM, dia mungkin berlaku setahun sekali. Tapi sekarang ni kita buat lebih kerap supaya idea-idea yang timbul, yang datang, dia bukan musim itu saja. Dia mungkin setiap bulan ya, ada perkembangan, ada idea baru. Jadi untuk tunggu terlalu lama, bagi saya itu kita mesti ada sedikit perubahan dari segitu. Dan saya ucap terima kasih kepada Datuk Seri KSU. Masa yang sama, saya lihat kita kena tarik pembikin filem dan penghasil bahan ataupun konten yang baru, yang mungkin kalau kita ada apa yang disebut dengan izin ya crossover daripada media sosial masuk ke media arus perdana. Bagi saya itu sangat menarik. Kita ada pempengaruh yang sekarang ni, kalau dulu mereka hanya di media sosial tapi telah mula membuat iklan bagi syarikat-syarikat berkaitan kerajaan, GLC, untuk sempena raya dan sebagainya. Jadi saya lihat peluang untuk kumpulan-kumpulan kelompok-kelompok ini terlibat dalam media arus perdana, ini perlu kita manfaatkan, cari ruang supaya nafas baru, idea baru, suara yang lebih baru dapat memberi satu kerencaman, kemajmukan kepada bahan-bahan yang kita siarkan. Dan ini insya-Allah saya percaya akan menjadi satu daya tarikan secara langsung dan tidak langsung kepada kelompok-kelompok masing-masing. Dan ini bagi saya satu peluang yang tidak harus kita lepaskan. Okey. Daripada 87 ya Datuk ya, banyak slogan-slogan yang digunakan untuk membawa agenda nasional, penyatu paduan, pemodernisasi dan juga agenda kemajuan negara. Kali ini memilih Malaysia Madani untuk dijadikan agenda nasional. Mengguna pakai sebuah saluran yang menyampaikan agenda nasional dalam menyampaikan suatu pemahaman idea nasional, iaitu Malaysia Madani. Jadi ke mana hala tuju Malaysia Madani dalam meneruskan pencapaian dan juga gerak kerjanya?
Dalam konteks Malaysia Madani yang menjadi fokus ialah manfaat kepada rakyat. Kemaslahatan rakyat itu menjadi keutamaan. Dan bila kita dengar ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri, sama ada di dalam maupun di luar negara, rata-rata ia terkait secara langsung dengan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Dan asas kepada pertumbuhan itu ialah kestabilan. Kestabilan politik, mengelak daripada bibit-bibit perpecahan yang merosakkan perpaduan, yang meretakkan hubungan antara kaum, ataupun menjurus ke arah ekstremisme keagamaan. Itu yang perlu kita elakkan. Tapi sekiranya mampu kita tarik masuk pelabur-pelabur asing, sekiranya mampu kita manfaat sebagai contoh ekonomi digital, yang sekarang ni menjadi daya tarikan kepada begitu ramai yang menjual, sama ada melalui platform-platform ataupun macam e-commerce seperti Shopee, TikTok Shop, macam-macam. Dan kita lihat kesan terutama kepada golongan yang tinggal di kawasan kampung, kawasan desa. Bila mereka terlibat dalam ekonomi digital, ekonomi mereka juga meningkat, dan pendapatan mereka meningkat. Ini bagi saya menjurus ke arah satu suasana yang boleh kita sebut sebagai Malaysia Madani, yang lebih baik, yang mendatangkan manfaat dan kebaikan kepada seramai mungkin, insya-Allah. Insya-Allah. Saya menyentuh sedikit oleh kerana kita dunia digital itu sudah makin meluas. Tetapi persoalan masa kini yang mungkin ada yang menyadari, mungkin ada mungkin tidak menyadarinya. Kekuatan jalur lebar kita masih lagi tidak selebar yang diinginkan, masih merangkak. Jadi ada ruang-ruang yang tidak terlalu suburb, tetapi capaian internet kita masih tersangkut. Jadi bagaimana? Benar. Ini yang diusahakan oleh Kementerian dan juga Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia di bawah dua program yang sangat besar, seperti Jendela, program Jendela yang memasang gentian optik, fiber optik ke kawasan-kawasan terutama di luar kawasan bandar, seperti di sekolah-sekolah, dan juga program Point of Presence, POP. Kedua-dua ni mainkan peranan yang sangat penting. Baru-baru ni, beberapa hari yang lalu, saya di SMK Padang Terap untuk merasmikan program POP, yang mana kita telah memasang gentian optik, fiber optik sampai ke pintu sekolah. Dan kalau tak ada program seperti itu, belum tentu penyedia perkhidmatan jalur lebar tetap akan membina prasarana itu. Jadi perbelanjaannya sangat besar. Kerana highway-nya tak ada lagi, macam mana? Jadi jalannya telah dibina. Sekarang terpulang kepada rakyat untuk menggunakannya. Baik, kita sekarang akan berlintas langsung ke pelancaran logo radio, ya. Okey. Sebelum itu terima kasih YB bersama kami dan